Sebab kadang-kadang orang kita ini, dia kadang masalah khilaf pun dia agak keras. Baca salat tarawih kan 8.20, 8.20, 8.20, bertekak, cekak pinggang, lawan. Orang kata 8, orang kata 20. Hingga kan ada setengah-setengah negeri majlis fatwa mewartakan atau majlis agama mewartakan wajib salat 20. Tuan-tuan, ini sunat. Kalau nak galakkan bolehlah kita galakkan masjid buat 20. Okey, no problem. Tapi nak kata nak mewartakan masjid semua mesti buat 20. Sebab itu saya rasa tak sesuai. Daripada nak buat tak langsung. Kan? Benda ni benda khilaf. Benda khilaf kita kena rahim. Jangan bergaduh. Nak buat apa? Buatlah. Pulang pada tu. Buat 8 tak apa, 20 tak apa. Kan? Masalah tak buat langsung masalah. Dan masalah tu orang bergaduh ni 8.20, 8.20, dia ni buat 2 je. Lepas tu bergaduh. Berat je. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Oleh itu ilmu perkara yang paling asas, perkara paling utama adalah hidup kita, dalam amalan kita dan sebagainya. Jadi kita nak bincang isi kandungan yang dibaca oleh qari tadi, ayat-ayat Quran dalam surah Al-Baqarah, ayat yang berkaitan dengan puasa. Saya akan petik daripada Al-Quran Miracle the Reference. Ni warna merah. Ini Quran ni daripada Indonesia. Dia panggil 22 dalam 1, 22 item dalam 1. Dia mencerita, dia ada tafsir Tabari ada dalam ni, tafsir Ibn Kathir ada, walaupun tak semua ayat dia pilih-pilih. Hadis sahih ada, doa dan zikir ada, kosakata Mukhtasar Tabari ada, asbabun nuzul ada, khazanah pengetahuan ada, tajwid ada, warna tajwid ada, berbagai lagi 20 dalam 1. Sebab tu kadang-kadang saya nak rujuk, nak kalau kita nak rujuk mendalam, kita rujuk Ibn Kathir tafsir. Nak rujuk lagi mendalam, kita rujuk Tabari, kita rujuk Qurtubi, kita rujuk Adwaul Bayan dan sebagainya. Ini kitab besar-besar lah, 10 jilid dan sebagainya kan? Tapi kalau nak ringkas, hadis dah boleh lah dalam bahasa Melayu. Hadis dah boleh lah bagi saya. Kalau tak kita ni tuan-tuan boleh lah. Tengok mana dia bagi mata makna, ada penerangan dalam tafsir, ada pula sebab nuzul, ada pula hadis, ada pula doa, ada pula pelbagai dalam satu tempat. Maka sekurang-kurangnya kita dapat menepasti apa makna ayat Quran yang kita baca. Pokok ada peningkatan. Lepas tu kalau boleh setiap rumah kena ada tafsir Quran. Tak kira lah tuan-tuan ada tafsir Rahman buat tak apa, tafsir apa tak apa kan? Dan kalau tak ada lagi tafsir, saya ada tafsir ini. Ini bagus. 20 dalam 1, 22 in 1 kan? Baik, apapun saya nak bawa tuan-tuan untuk melihat ayat yang dibaca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai sekalian orang beriman, diwajibkan ke atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Baik, ayat ini turun pada tahun kedua hijrah, pada bulan Syakban tahun kedua hijrah. Dan ayat ini menunjukkan kewajipan berpuasa. Ayat ini menceritakan puasa itu wajib. Tetapi cuba kita tengok ayat ini. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Pasal apa Allah panggil orang beriman, tak panggil semua orang? Pasal apa Allah tak panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia semua? Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardukan puasa kepada kamu. Tuan dan rahmati Allah, Allah Ta'ala nak fardukan sesuatu hukum atau suatu ibadat tu Allah panggil orang beriman. Sebab apa tuan? Sebab hanya orang beriman saja mereka dapat laksanakan puasa mereka berdasarkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dia sambut puasa itu bukan dengan iman, dia sambut puasa itu dengan ikut-ikutan, tengok orang je, orang puasa dia berpuasa, maka puasa itu bukan puasa ibadat tapi puasa adat. Sebab tu kata Nabi, kamil sahiman laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa, yang dia dapat daripada puasanya lapar dan dahaga saja. Sebab apa? Sebab puasa dia bukan base kepada iman. Puasa dia base kepada masyarakat. Tengok orang puasa, dia puasa. Katakan Telekom ni, semua orang pakai puasa, dia puasa. Tiba-tiba satu hari semua orang Telekom semua tak puasa lah. Agak dia puasa lah. Semua tak puasa. Sebab pun nak puasa, maknanya itu je lah. Itu makna dia puasa dia puasa adat. Tapi kalau semua tak puasa,
peduli apa aku tak puasa, aku beriman pada Allah, aku tetap puasa walaupun aku seorang. Itu beriman. Nampak? Kita tuan-tuan, kita kerja di Perancis. Macam baru ni saya pergi di teknik kan, teknik kan asal di Perancis. Dekat minyak tu lah. Staff-staff dia selalu pergi sana, pergi 3 bulan, pergi 6 bulan kan. Kali itu saya pergi Paris, saya kontak mereka depan Miami kan? Jadi kalau saya tanya mereka, kalau kita puasa kerana iman pada Allah Ta'ala, kita di Paris pun kita puasa, walaupun di keliling kita orang makan selama ya. Tapi kalau kita puasa kerana ikut orang, kita takkan puasa. Sebab tu ada orang kata bulan puasa hilang, bulan puasa hilang. Bila orang duduk London, bulan puasa hilang, bulan puasa hilang kan. Kita taklah suruh, taklah sangka buruk apa pada. Tapi masih apa dia duduk sana Kau nak ikut susah sana puasa. Tahun ni tuan-tuan susah sana. Sebab tahun ni sama puasa musim panas. Kawan saya baru balik, dia baru pergi pulang. Saya kata hang puasa start tu apa? Dia kata subuh lah pukul 3. Lepas tu buka maghrib 9.40 ya? Subuh pukul 3, maghrib 9.40 kat pukul 10, isyak pukul 11. Lepas tu buat tarawih apa pukul 12, pukul 1 makan sahur lah. Lepas tu subuh balik. Maknanya 18 jam dia puasa ni kan. Jadi bila bulan puasa pergi sana, pelik. Kita rasa pelik kan, pasal apa duduk sini elok, tiba-tiba bulan puasa nak pergi sana. Kalau kata nak pergi mudah lagi ke sana, tak mudah lah. Kalau sejuk okey lah, musim panas tak mudah. Sebab apa lama panjang puasa tu. Jadi kadang-kadang orang kalau puasa adat, dia tengok orang, kalau orang tak puasa, dia tak puasa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan, benda yang paling asas dalam hidup kita ialah iman. Awal bin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Bila kita puasa dengan iman, tuan-tuan, itulah yang melahirkan apa? La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Maknanya Allah nak bagi tahu pada kita, bukan semua orang dapat bertakwa dah. Tak semua orang. Hak dapat takwa ni, hak betul-betul puasa dia, ibadat dia berdasarkan kepada apa? Berdasarkan iman kepada Allah Ta'ala. Iman ni tak peduli orang. Pergi tengok hari ni kat surau masjid kan, kita tengok tarawih minggu kedua dan ini masuk 16 Ramadan, separuh Ramadan dah, nisfu Ramadan, separuh tu nisfu Ramadan dulu, nisfu Syaban. Nisfu tu maksud separuh, dan nisfu Ramadan separuh bulan Ramadan. Yang tak separuhnya Ahmad nisfu, itu tak separuh, nama nisfu. Tuan-tuan, jadi separuh Ramadan kita tengok di surau masjid, makin doa ramai kan makin doa kurang. Makin doa ramai kan makin kurang. Hak korang itu tuan-tuan menunjukkan tarawih dan tarawih adat untuk ibadah. Senang kita nak cari. Sebab kalau kita buat ibadat tuan-tuan, kita buat kerana iman. Awal Ramadan pun iman, tengah Ramadan pun iman, hujung Ramadan pun iman. Kita beriman pada Allah. Itu kata buat kerana iman. Tapi kalau buat kerana adat, dia tengok orang, tengok Rasulullah awal Ramadan penuh ramai ni, tengok khusyuk jiran kanan ni kira kurang orang. Tengok, tu jiran belakang rumah tu, tu jiran selang dua rumah, jiran-jiran semua berkeadaan mereka sama kan. Mari 10 hari puasa, 11 hari 12 hari, dia kata mana jiran aku, jiran belakang rumah dia hilang lah, 2 hari yang tak nampak. Tak ada jadi ni. Mari esok dia kata jiran kiri kanan pun tak ada. Semalam jiran belakang rumah dia, ni kiri kanan pun tak ada. Awak ingat mereka dia boleh hilang, aku tak boleh hilang. Dia rasa tercabar. Kalau mereka boleh hilang, aku boleh hilang dua. Dua isu dia tak mari ya kan? Sebab apa? Sebab tarawih dia bukan berdasarkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan berdasarkan iman. Sebab itu tuan-tuan, benda utama dalam hidup kita mula sekali iman. Nabi SAW 13 tahun Nabi bagi iman di Mekah. Tak nak imam tak sahabat Fatah Madaniyah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, tahulah hukum satu-satu turun, ibadat satu-satu turun, wajiban. Maka salat pun dekat-dekat Isra Mi'raj tu, dekat-dekat hijrah dekat, baru turun ke Fardah.
puasa atau buah hijrah baru turun. Sebab apa? Sebab bila turun tentang kefarduan ibadat ni, dalam keadaan mereka dah ada kekuatan iman, mereka tidak mempertikaikan, bahkan mereka tidak ragu, maka buat itu dengan penuh semangat. Bahkan ketika bulan Ramadan inilah, besok 17 Ramadan, berlakunya peperangan Badar dalam keadaan umat Islam berpuasa, teman-teman. Kekuatan iman yang boleh membawa mereka ke arah itu. Kalau tidak ada kekuatan iman, tak boleh pergi, tak boleh pergi. Kan? Iman memberi kekuatan pada kita. Sebab itu baru ni ada seorang dia telefon saya, dia kata, Ustaz, saya ada seorang non-Muslim ni duk tanya soalan. Dia kata, tanya soalan apa? Ni orang Islam ni, sebelum tu siapa-siapa nak tanya soalan boleh tanya Dia takut tak ada nak buka soalan lagi. Saya buka siap-siap sekarang ni. Siapa-siapa nak soalan, nak tanya soalan, boleh SMS saya. Boleh SMS terus. Interaksi soal langsung. Nombor telefon 019 324. Saya ulangi, 019 Talafat Islam 019 324. Yang risau tuan-tuan, segala SMS tidak dikenakan cas tambahan. Ini bukan Afuni ni tak ada. Siapa nak tahu soalan boleh terus SMS saya, insyaAllah. Sampai soalan saya respon terus. Sebab saya takut tak ada, saya tak bukan soalan. Last kali lagi saya buka siap-siap. Jadi ada soalan di telefon saya. Di telefon dia tanya, Ustaz, ada seorang Muslim ni ke tempat kerja dia pun kan, bertanya, orang Islam dia ambil wudu, biasanya bila keluar angin dia akan ambil wudu. Masalahnya, pasal tak ambil wudu, dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Pasal tak basuh tempat keluar angin tu? Oi, haru kan jawab. Saya kata dia lagu ni, kamu jangan bincang dengan dia soal-soal yang melibatkan fiqh, soal ibadat. Sebab apa? Sebab lagi mana dia tak beriman kepada Allah Ta'ala, kita bincang macam mana pun, kita bagi rasional macam mana pun, kadang-kadang dia susah nak terima. Sebab tu saya sure daripada dia, kamu bincang dengan dia cara nak kenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mana nak cari siapa Tuhan dia. Semalam saya pergi kilang Panasonic di Shah Alam, masuk kilang Panasonic tu, tengok ada guard orang kan, saya pakai letter jumpa guard, tengok muka ni, muka orang luang. Saya tanya, orang mana ni? Nepal. Oh, Nepal. Berapa lama duduk di Malaysia? 3 tahun. 3 tahun dia duduk kat luar, dalam tugas orang Melayu lah, dia duduk kat luar. Lepas tu agama apa? Saya tanya, Hindu. Saya kata-kata, you baca tak Veda? Baca tak? Apa itu Veda? Boleh tak tahu. Itu kitab agama Hindu. Oh, tak tahu lah. Baik, saya kata dia, dalam kitab Veda agama Hindu sendiri bagi tahu Tuhan itu satu dan Tuhan itu tidak lebih objek. Tak boleh buat betul kan? Jadi kalaulah kamu ni cari duit, isteri duduk mana? Di sini. Isteri duduk Nepal ya dah. Nepal. Tenang tak hidup kamu? Tenang tak? Tak tenang. Saya kata, kalau kamu nak tenang, kamu cari Islam. Kau tak faham, tanya tu. Dalam tu orang Melayu. Tak tu. Saya kata dia, boleh tak tanya? Boleh. Maknanya dia tak pernah habang Islam kat kawan ni. 3 tahun pun sekali lah. Tuan-tuan, saya kadang apa saya buat lagu tu kita kawan kita ni lama dah, duk lama dah. Dia Myanmar ke bukan Islam, dia apa kata kisahlah, kata dia Chinese ke. Pasal bawa Islam tu hak kita lah. Pasal tak keluar mulut kita bagi tahu paling korang besok ni dia tak dihujah kepada Allah. Ya Allah, saya tak masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia tak pernah habang aku, sedangkan dia berkawan dengan aku hari-hari kan. Saya terpaksa sebenarnya dia, walaupun saya pertama kali jumpa dia, tak kira terima sudah. Lepas tu saya pas kepada gad dalam tu. Dia nanti apa-apa Islam beritahu dah. Okey Ustaz, okey. Kan ajak beritahu dia. Sebab orang macam ni, dia memang tempat kita patah lagi kan. Dia ikut dia. Terang kat dia. Islam ni apa? Sebab dia ni ikut Hindu apa? Dia tak tahu apa. Semalam seorang di satu surau ni apa di belah Serdang. Itu juga agak dia gap parking kan. Dua kat mampas saja. Hindu juga. Daripada mana? Datang pada India, Bombay. Bombay, Madras. Agama Hindu. Saya kata, you tenanglah agama Hindu. Kan? Cari siapa Tuhan kamu. Tuhan kita tak berbentuk macam tu dah.
Cari siapa Tuhan kita.